Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwahi kafatil anbiya'i wal mursalin wa awliya'illahi as-salihin wal ulama'il 'amilin was sadatin as-sufiyatil muhaqqiqin والمجاهدين الصادقين والدعاة الصالحين وإلى سائر مشايخنا ومعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Tuan-tuan, puan-puan, para asatizah yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan perkenannya dapat pada malam ini kita bertemu, dan saya kira mungkin ini adalah kali keempat atau kelima saya datang ke surau tuan-tuan yang mulia ini, surau Ar-Rawdah. Walaupun saya dah berada di sekitar Kajang atau Bangini sejak tahun 2006 lagi. Agak lama juga, tapi inilah kali kelima mungkin. Kebetulan di taman tuan-tuan ni ada juga sahabat-sahabat saya seperti Ustaz Ustaz Sabir, Ustaz Awam, mungkin ada lagi di sini kalau ada Ustaz Awam, Ustaz Azizi, wallahu ta'ala alam. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memperkenankan untuk saya sampai ke sini. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak surau atas jemputan yang diberikan. Dan pada malam ini saya mahu menyebutkan apa yang pernah disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah kepada sahabatnya Abi Darda. Hayya bina nu'min sa'ah, marilah kita bersama-sama beriman sesaat. Itu juga apa yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada sahabatnya, ijlis bina nu'min sa'ah, mari kita duduk sebentar, kita beriman sesaat. Inilah yang cuba kita lakukan di antara masa yang ada, dalam masa yang ada ini, yang sangat barakah di antara maghrib dan isyak, untuk kita merenungkan beberapa perkara berkaitan dengan keimanan kita. Semoga ia dapat memberikan keteguhan dan menambahkan lagi keyakinan untuk kita menjalani hidup kita sebagai mukmin yang pada setiap kali solat kita mengikrarkannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau sahaja ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau sahaja ya Allah kami mohon pertolongan. Itu juga yang selalu kita ucapkan dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat aku, ibadat aku, hidup dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan pemilik seluruh alam ini, dan kita adalah sebahagian daripada alam ini yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam serta menetapkan takdir bagi alam ini, dan juga menurunkan hukum kepada manusia untuk dilaksanakan dan dijalani.
Dan apa yang nak saya sama-sama kita merenungkan ialah tentang keimanan kita terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah keimanan kita kepada qada dan qadar yang merupakan salah satu daripada bahagian penting daripada keimanan. Dalam iman ni tuan-tuan, matematik dia tak sama macam matematik yang formal. Matematik formal 6 tolak 1 5, 5 tolak 1 4, 3 tolak 1 2, seterusnya. Ataupun tambah 1 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 1 7. Kalau dalam iman 6 tolak 1 kosong, 6 tambah 1 juga kosong. Kerana keimanan itu sesuatu yang tetap telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Jadi kita tahu bahawa dalam rukun iman itu, pertama beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, malaikat, para rasul, kepada hari akhirat, dan kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali dengan hadis Jibril yang panjang, di mana Jibril datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan tentang Islam, lalu dijawab 5 rukun Islam. Ditanyakan pula tentang iman, maka baginda menjawab 6 rukun iman. Kemudian ditanyakan pula tentang ihsan, maka Nabi SAW menyebutkan bahawa al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu ialah anda beribadah kepada Allah seolah-olah anda melihat, memandang kepadanya. Dan kalau sekiranya anda tidak melihat, tidak memandang kepadanya, bahawa sesungguhnya anda yakin Allah itu memandang kepada anda. Kemudian ditanyakan pula tentang tarikh kiamat atau waktu kiamat, bilakah ia bakal berlaku. Maka ia tidak diberi sebarang jawapan oleh Rasulullah SAW. Melainkan Rasulullah menyatakan, mal mas'ulu anhu bi'a'lama min as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya, iaitu Rasulullah, lebih mengetahui daripada yang bertanya, iaitu Jibril. Lalu ditanyakan tentang tanda-tandanya, wa ma amaratuha, dan Rasulullah menyebutkan beberapa tanda. Itu boleh kita rujuk dalam hadis-hadis, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada juga dalam Matan Al-Arba'in atau hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian ada juga satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud radhiyallahu anhu dalam sunannya, disebutkan bahawa salathun min aslil iman. Ada 3 perkara yang disebutkan sebagai aslul iman ataupun prinsip asas iman. Al-kafu amman qala la ilaha illallah la nukaffiruhu bidzamin wa la nukhrijuhu minal islami bi'amal. Iaitu menahan lidah kita, menahan diri kita terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak kita mengkufurkannya kerana sesuatu dosa yang dia kerjakan, dan tidak mengeluarkannya daripada Islam lantaran sesuatu amal yang dia buat. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, wal jihadu madin ila yaumil qiyamah hatta ila an yuqatila akhiri ummatid dajjal. Ila an yuqatila akhiru ummatid dajjal. Jihad itu akan terus berlangsung sehinggalah hari kiamat, sehinggalah umatku yang terakhir nanti berperang melawan Dajjal. La yubtilu jawru jahilin wala adlu adilin. Tidak membatalkan jihad itu oleh kezaliman pemerintah yang zalim dan juga keadilan pemerintah yang adil. Kerana jihad itu berkaitan dengan Islam. Siapa pun yang memimpin, walaupun dia mungkin pemimpin yang zalim, dia mengajak kepada jihad untuk mempertahankan Islam, wajib diikuti. Kerana innallaha yansuru hadzal din birrajulil fajir. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan lelaki yang, dengan orang jahat. Allah Taala ni kalau dia nak tolong agama, tak perlu pada orang baik, tak apa. Allah Taala boleh jadikan orang jahat itu menolong agamanya. Kejahatan itu untuk dirinya, tetapi kekuatan yang ada pada dirinya itulah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yang merupakan prinsip yang ketiga ialah al-iman bil aqdar. Beriman dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala.
Jadi beriman dengan takdir ini merupakan suatu kewajipan yang tidak boleh kita ingkari, tak boleh kita nafikan. Cuma hakikat takdir itu adalah di luar jangkauan akal fikiran kita. Kerana itu kita tidak disuruh untuk memikirkan tentang takdir. Sebaliknya kita disuruh untuk menerima takdir itu dengan redha. Kerana takdir bukan untuk difikirkan, tetapi untuk dihadapi dengan penuh ketabahan. Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, dia ada menyebutkan bahawa Allah menghendaki ke atas kita dengan sesuatu perkara, dan dia menghendaki daripada kita dengan sesuatu perkara. Innallaha arada bina wa arada minna. Semuanya Allah Ta'ala menghendaki atas kita dengan sesuatu perkara. Maksudnya Allah mentakdirkan atas kita dengan sesuatu perkara. Wa arada minna, dan dia berkehendak daripada kita dengan sesuatu perkara. Maknanya ada perintah-perintahnya yang dituntut untuk kita laksanakan, dan ada larangan-larangan yang dituntut ke atas kita untuk ditinggalkan. Maka apa yang dia kehendaki atas kita, iaitu takdir-takdir yang dikehendaki atas kita, maka hal itu ditutupkan. Maknanya tidak diberitahu, dirahsiakan. Sebab tu takdir itu rahsia. Kemudian perkara-perkara yang dia kehendaki daripada kita, daripada berbagai-bagai hukum hakam yang mesti kita usaha untuk laksanakan, dan larangan-larangan yang mesti kita tinggalkan, maka dia beritahu kepada kita apa yang halal, apa yang haram, apa yang wajib, apa yang sunat, apa yang makruh, apa yang harus, dan seterusnya, apa yang haram. Itu diberitahukan. Maka kata Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, mengapa harus kita runsingkan ataupun kenapa kita beratkan fikiran kita tentang perkara yang Allah Ta'ala kehendaki atas kita? Maknanya memikirkan takdir, tetapi dalam waktu yang sama kita mengalpakan, melalaikan, melaksanakan apa yang diminta atau dikehendaki daripada kita. Jadi memikirkan tentang takdir itu bukanlah suatu yang dituntut ke atas kita. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahawa takdir itu ialah untuk kita terima, untuk kita hadapi, dan ada hikmah di sebalik apa sahaja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Takdir untuk diimani. Adapun perintah-perintah dan larangannya, kehendak-kehendak dia daripada kita yang mesti kita laksanakan, yang disebut sebagai al-iradah at-tashri'iyah, ataupun iradah yang kehendak yang dibangsakan kepada pensyariatan, maka hal tersebut harus kita fikirkan macam mana untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang disebutkan wattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah menurut kemampuan kalian. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menyebutkan dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip dasar agama, bila dia berbahas tentang sifat iradah Allah Ta'ala ataupun sifat kehendak Allah Ta'ala, dia kata bahawa dalam qada dan qadar Allah Ta'ala ke atas manusia itu dapat dibahagikan kepada 4 kategori, 4 bahagian. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengqadakkan ke atas kita ketaatan. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengqadakkan ke atas kita maksiat. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengqadakkan ke atas kita nikmat. Dan yang keempat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengqadakkan ke atas kita musibah. Jadi kalau kita renung-renungkan perjalanan hidup kita sejak daripada awal kita bernafas sehingga saat ini, sampai pada waktu nanti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seluruh peristiwa yang kita tempuh dalam hidup kita ini akhirnya dapat direducekan kepada empat bahagian saja. Seluruh hidup kita itu dapat direducekan kepada 4 bahagian saja. Apa dia? Kita ni kadang-kadang dalam ketaatan, kadang-kadang kita dalam maksiat. Begitu juga kita kadang-kadang dalam nikmat, kadang-kadang dalam musibah. Apa pun kita dapat anak, maka kita duduk dalam majlis ilmu ni, setelah kita menunaikan solat maghrib berjamaah, kita duduk, kita berada dalam taat, alhamdulillah.
Boleh jadi nanti kan kita dalam amal kita mungkin sikit ada campur riak sikit ke, atau mungkin kadang kita ada hasad sikit ke, atau ada campur ujub sikit dan sebagainya. Dah ada maksiat kat situ. Sesuatu yang memang telah kita ditakdirkan begitu. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Sedangkan bapa kita Adam alaihi salam, ibu kita Hawa alaihi salam itu sendiri melakukan kesalahan. Ini kan pula kita anak-anak. Setiap anak Adam melakukan kesalahan, tetapi ada jalan keluar. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu ialah orang yang bertaubat, banyak taubat. Allah Ta'ala bila dia datang ke satu, dia pasti akan datangkan jalan keluar, jalan penyelesaian dia. Kemudian kita ni dapat nikmat, macam-macam nikmat kita dapat. Macam-macam nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya dihitungkanlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tu, nescaya tak dapat dihitung. Tak dapat dihitung. Nanti kita tengoklah, mata dia sajalah, mata. Tak payah mata lah. Sekarang Covid benda yang paling berharga ni ialah kesihatan. Kesihatan tu nikmat. Sebab tu dikatakan nikmat ni adalah kesihatan tu adalah mahkota yang hanya dilihat oleh orang sakit. Saat kita sihat, kita tak nampak sangat mahkota. Kita tak perasan, kadang-kadang kita macam biasa je. Bila kita ditimpa sakit, baru kita nampak nikmat sihat. Bila kita dalam keadaan sibuk, baru kita nampak nikmat lapang. Macam dalam hadis Nabi SAW, semoga ada dua nikmat yang manusia sering alpakan: kesihatan dan kelapangan masa. Bila hilang kedua-dua tu, baru kita nampak nikmat tersebut. Itu nikmat. Bila kita ambil oksigen saja, tuan-tuan, oksigen ni kita dengan Allah Ta'ala tak bayar, melainkan hanya cukup alhamdulillah. Tapi bila kita masuk hospital, terkena oksigen. Saya minta maaf kalau ada mungkin sahabat-sahabat atau tuan-tuan yang Covid kena mungkin mengalaminya, dan kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita semua insya-Allah, dan juga anak-anak kita, keluarga kita semuanya kena oksigen. Bayangkan nikmat yang begitu besar, yang mungkin selama ini kita tak perasan, tapi bila sekali Allah Ta'ala datangkan ujian tu, kita rasa besarnya nikmat oksigen. Atau kadang-kadang kalau kita masuk hospital, kena oksigen tu berbayar. Kita selama ni dengan Allah Ta'ala tak bayar. Tapi bila dia hospital, dia cas oksigen, insya-Allah. Itulah juga dengan musibah. Baik, kita tengoklah satu 4 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa 4 perkara ni kalau kita sikapinya dengan betul, maka dia mendatangkan kebaikan buat diri kita. Dia mendatangkan kebaikan buat diri kita. Yang pertama sekali tadi ialah taat. Bagaimana untuk kita menyikapi ketaatan yang sebenarnya merupakan taufik Allah Ta'ala atas kita. Itu kita kena faham. Ketaatan dari sudut lahiriah itu usaha kita. Iyyaka na'budu. Tetapi hakikatnya ia merupakan taufik Allah, kurnia Allah, bantuan Allah. Wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja kami menyembah, tetapi dan kepada Engkau juga kami mohon pertolongan. Untuk apa? Untuk menyembah. Tuan-tuan perasan bila kita azan, setiap laungan azan kita akan jawab. Tetapi bila sampai kepada hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, kita tak jawab serupa, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya, melainkan semuanya dengan bantuan Allah, pertolongan Allah, izin Allah, perkenan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Marilah menunaikan solat, mendirikan solat. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah, lalu dapat taufik Allah Subhanahu Wa Taala bergerak kita untuk menunaikan solat berjamaah. Marilah menuju kejayaan. Kalimat kejayaan ni luas. Tapi kalau kita tengok dalam Al-Quran, kejayaan ni dia ada makna spesifik merujuk kepada kesucian jiwa. Kerana dalam surah Asy-Syams contohnya, qad aflaha man zakkaha wa
qad khaba man dassaha, sungguhnya telah berjayalah orang yang mensucikan jiwanya, dan telah rugilah orang yang mengotori jiwanya. Atau dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguhnya telah berjayalah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kalimat falah ni selalu dikaitkan dengan apa? Dengan keimanan, dengan kesucian jiwa, dengan ketakwaan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian kepada Allah, moga-moga kalian berjaya. Jadi hakikat kejayaan di situ bukan semata-mata kejayaan material, tetapi ada satu kejayaan yang lebih substansial, yang lebih inti lagi, yang lebih fundamental, yang lebih dasar lagi, iaitu kejayaan rohaniah kita. Kalau sekiranya kejayaan material tidak diisi dengan nilai-nilai rohaniah, maka dia akan bawa kepada kerosakan, dia akan bawa kehancuran yang akan meruntuhkan. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Boleh juga dengan mana? Marilah menuju kepada kesucian jiwa. Maka jawapan kita, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan tak ada upaya melainkan pada Allah. Apa makna bila kita kata la haula wala quwwata illa billah? Maknanya kita menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam nak melaksanakan sesuatu urusan, maka kita orang mukmin harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita dianjurkan untuk mengucapkan insya-Allah. Dalam surah Al-Kahfi yang kita sering baca pada hari Jumaat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah sekali-kali engkau berkata wala taqulanna, itu ada taukid kat situ, nun taukid, penegasan. Jangan sekali-kali engkau berkata bahawa aku akan melakukan perkara ini esok. Confirm aku buat, confirm jadi. Melainkan illa ayyasha Allah, melainkan dengan kita menyandarkan kepada kehendak Allah. Melainkan sekiranya dikehendaki Allah, ataupun kita sebut apa? Dengan kehendak Allah, insya-Allah. Kenapa? Kerana ada satu kaedah yang diletakkan oleh para ulama usuluddin. Dia kata apa? Masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Taala kehendaki pasti ia terjadi. Tapi apa yang tidak dikehendaki, maka dia tidak akan terjadi. Itulah antara lain pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis yang bermula dengan ucapan, ya ulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak, aku nak ajarkan kepadamu beberapa perkara, beberapa kalimat, makna beberapa pengajaran. Di antaranya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam disebut, kalaulah sekiranya seluruh makhluk jin dan manusia berhimpun untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka dia tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu melainkan dengan apa yang telah ditetapkan, dituliskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya seluruh manusia dan jin berhimpun untuk memberi mudarat kepada kamu dengan sesuatu perkara, maka mereka tidak akan dapat memberikan mudarat tersebut kepada kamu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kita harus pandang apa dia? Kita pandang ia adalah taufik Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Yang sangat besar. Iman itu adalah satu kurnia yang paling besar. Iman satu kurnia yang besar, ma'rifah satu kurnia yang besar, amal soleh satu kurnia yang besar, yang tidak dapat dijual beli dan digantikan dengan sesuatu yang lain. Sebab itu kita tengok para salafus soleh kita, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, semua sanggup kehilangan dunia itu kerana iman. Kerana iman barang mahal. Iman barang mahal. Walaupun dia hanya setipis kulit bawah, tapi dia lebih mahal. Ada satu hadis Nabi SAW menyebutkan tentang orang terakhir keluar daripada neraka dan terakhir masuk syurga, hanya kerana dalamnya ada sebesar zarah iman. Dan Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada iman yang sebesar zarah itu sebanyak 10 kali ganda dunia
Syurga tu luasnya 10 kali ganda dunia. Luas, tak terkata, tak tergambar. Itu iman yang sebesar zarah. Jadi bila kita nampak ketaatan, bila kita duduk dalam taat, kita ingat bahawa itu kurnia Allah SWT. Bila kita nampak ia sebagai kurnia Allah SWT, maka kat situlah nanti akan terbit ikhlas. Kerana ikhlas ni bukan semata-mata lillahi ta'ala, bukan hanya semata-mata kerana Allah. Kerana Allah tu daripada kita buat kerana Allah. Tetapi dia lebih daripada sekadar kerana Allah. Ikhlas tu ialah apabila kita melihat perbuatan kita, amal kita tadi tu ialah billah. Maknanya dengan bantuan, dengan taufik Allah SWT. Bila kita dah nampak apa sahaja yang berlaku dalam amal-amal kita tu semua billah, bantuan Allah, kurnia Allah, pertolongan Allah. Kalau tak dia tolong kita, takkan mampu untuk kita buat. Kalau tak diberi taufik untuk jauhkan maksiat, takkan dapat kita menjauhkan maksiat. Maka pada ketika itu kita rasa kita tak ada apa-apa. Sebab ikhlas ni maksudnya, ikhlas ni kalau bahasa Arab ni ikhlas, khalas kan, bahasa orang cakap khalas. Khalas ni maksudnya habis, kosong. Kosong maknanya kita depan orang tu kosong. We have nothing. Kita ni tak ada apa sebenarnya depan Allah Ta'ala, melainkan semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kita. Kalau orang nampak dia bukan sekadar kita memberi kepada Allah, hakikatnya Allah yang memberi kepada kita. Jadi ikhlas dia lillahi wa billahi. Lillah kerana Allah, dan billah kita nampak dia la haula wala quwwata illa billah. Dan bila kita dikurniakan dengan ketaatan, kata Imam Al-Ghazali, kewajipan kita apa? Kewajipan kita ialah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan mereka yang bersungguh-sungguh dalam menjalani agama kami, dalam mentaati kami, maka akan kami berikan pula kepada mereka hidayat, petunjuk kepada jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Sebab itu, satu kebaikan yang kita lakukan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, adalah anak kunci untuk membuka berbagai-bagai lagi pintu kebaikan yang lain. Ambil contoh, kita datang tadi ke surau ni nak sembahyang jemaah, baru satu kebaikan. Bila kita dah duduk dalam surau ni, kita dapat pula kebaikan lain, dengar majlis ilmu. Dan bila dalam majlis ilmu, duduk dalam ni kita sebut sesuatu tentang ayat Allah. Nabi dah janjikan beberapa perkara. Contohnya nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah, turun ketenteraman jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah Ta'ala. Wa hafatsumul malaikah, dipayungi malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, Allah Ta'ala sebut satu-satu nama yang ada dalam majlis ini. Dalam satu majlis yang lebih mulia lagi, si fulan ada dalam majlis ni, si fulan dah dapat satu banyak kebaikan. Kita niatkan lagi, kalau mungkin nanti aku jumpa kawan-kawan, maka untuk surau ni, salah satu daripada kebaikan yang kita boleh buat apa? Ialah bertemu dan berpisah kerana Allah. Bertemu dan berpisah kerana Allah. Kita niatkan untuk aku datang surau ni, salah satu sebabnya kerana nak bertemu dengan teman-teman mukmin aku, bertemu dan berpisah kerana Allah. Maka di situ ada janji Rasulullah SAW dalam hadis sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, 7 golongan yang dapat perlindungan Allah di hari kiamat di padang mahsyar. Tidak ada perlindungan lain melainkan hanya perlindungan Allah. Salah satunya ialah orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Dapat kebaikan. Kadang kita pun fikir, kalau ada tabung nak isi sikitlah. Maka kita ingat lepas sembahyang, mungkin ada apa-apa lah, banyak kebaikan. Jadi satu kebaikan yang kita buat tu jadi pintu kepada, ataupun jadi kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Lanahdiyannahum subulana, subul tu banyak, akan kami beri pula petunjuk, bimbingan kepada mereka kepada banyak lagi jalan-jalan petunjuk dan kebaikan kami. Syaratnya kena bersungguh-sungguh, kata Imam Ghazali. Bersungguh-sungguh. Dapat ketaatan, kena ketaatan kurnia Allah, maka Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita pula saat kita dah dapat. Dan kena ada satu lagi niat, keikhlasan kita.
dan berusaha untuk istiqomah. Dan istiqomah ni pula ada beberapa ciri dia. Istiqomah yang pertama, amal yang kita buat tu mestilah betul. Istiqomah ni syarat pertama, amal kita buat tu mesti betul. Bila betul maknanya ada dua. Betul dari sudut amalan tu sesuai dengan syariat. Asal syariat dia, maknanya bersumber dengan syariat, sesuai dengan petunjuk syariat. Yang kedua, betul dalam arti kata betul ni niat mesti ikhlas. Kemudian amal yang istiqomah ni dilakukan berterusan. Berterusan sama ada kita maintain ataupun kita ada berterusan dan peningkatan. Ada pertambahan. Kemudian istiqomah juga dengan mana bila dah kita buat satu amal tu, buat pula dengan yang sebaik-baiknya. Betul, berterusan, buat dengan sebaik-baiknya. Bukan asal buat. Jadi kalau solat yang istiqomah, mesti solat tu betul dari sudut amalannya dan juga niatnya. Kemudian berterusan makna ada peningkatan. Kalau tak meningkat dari sudut kuantiti pun, yang pentingnya meningkat kualiti. 2 rakaat tak ada masalah. Solat sunat kita 2 rakaat tu lah, daripada dulu sampai dia kita boleh buat. Tapi ada peningkatan kualiti dari sudut khusyuknya, daripada sudut merendah diri, macam-macam lah. Mana kualiti-kualiti yang ada dalam solat itu lebih baik daripada mungkin banyak kuantiti tapi tak ada kualiti. Kemudian mestilah dibuat sebaik-baiknya. Baik. Itu berkaitan dengan ketaatan. Yang kedua, maksiat. Maksiat ni memang salah satu daripada ketentuan Allah Ta'ala atas kita. Kita tak boleh nak elak. Allah Ta'ala dah tetapkan begitu. Tetapi di sana ada sikap yang boleh kita buat. Sikap seorang mukmin bila dia terjebak dalam maksiat ialah dia bertaubat. Dan bila dia bertaubat, dia dapat kebaikan pula. Apa dia? Iaitu Allah mencintainya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai orang yang bertaubat. Dan bila bertaubat, mana mestilah taubat yang nasuha. Dan bila taubat nasuha itu adalah syarat-syaratnya. Pertamanya mestilah dia tinggalkan perbuatan tersebut. Dia pertama sekali dia mesti menyesal. Itu syarat menyesal. An-nadamu taubah. Penyesalan itu sendiri adalah satu taubat. Kemudian dia tinggalkan amalan dosa tersebut. Kalau misalkan dia tengah buat, dia teringat, tinggal. Kemudian yang ketiga, azam untuk tidak melakukannya lagi. Dan yang keempat, kalau sekiranya dia berkait dengan hak-hak manusia, maka dia kena minta halal. Kalau dia ambil, dia kena pulangkan. Kerana bukan milik dia kena minta maaf. Itu kalau berkait dengan hak-hak makhluk. Itu taubat. Maka kebaikannya dia akan dapat kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa dia? Nikmat. Kalau Allah Ta'ala ke atas kita nikmat. Dan nikmat ni pula, bagaimana cara kita menyikapinya? Allah Ta'ala dah sebut dah caranya dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Iaitu syukur. Syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur ke atas nikmat. Kalau sekiranya kalian bersyukur, maka akan kami tambahkan. Dan kalau sekiranya kalian kufur, maka azabku itu sangat pedih. Syukur ni apa? Syukur ni iaitu kita menggunakan nikmat pada perkara yang betul, pada perkara yang diredai oleh Allah SWT. Tangan, nikmat Allah Ta'ala, gunakan pada yang betul. Ilmu, nikmat Allah Ta'ala, kita guna pada yang betul. Kemahiran, kekayaan, harta benda, mata, telinga, tak, seluruhnya anggota kita semua nikmat. Apabila digunakan pada jalan yang betul, dengan cara yang betul, dengan tujuan yang betul, maka itu syukur. Bila kita salah guna nikmat, baru dia jadi kufur. Dipanggil kufur nikmat. Mata lihat pada sesuatu yang haram, maka dia dah jadi kufur nikmat. Mata, telinga begitu juga, lidah begitu juga, seluruhnya lah. Apa sahaja yang Allah beri nikmat-nikmat pada kita, maka gunakan di jalan yang betul, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia disebut sebagai syukur. Dan syukur itu ada dia punya manifestasinya, iaitu kita sekurang-kurangnya mengucapkan Alhamdulillah. Dan selebih yang
Lebih lagi syukur tu ialah kita terjemahkan dengan ketaatan kita pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an, dia pernah berkata kepada Imam Sufyan, dia kata apa? Kalau sekiranya kamu diberi nikmat, maka kalau kamu nak nikmat tu kekal dan bertambah, ucapkanlah alhamdulillah. Kalau sekiranya kau lambat rezeki ni slow, lambat, maka ucapkanlah istighfar. Banyak-banyak beristighfar. Kalau sekiranya kau disusahkan dengan satu-satu urusan, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Imam Muhammad Al-Baqir, bapa kepada Imam Ja'far As-Sadiq, dia kata Allah Ta'ala sembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah Ta'ala sembunyikan keredaannya dalam amal kebaikan yang kita buat. Maka jangan kita remehkan amal kebaikan walaupun kecil, kerana kita tak tahu, boleh jadi yang kecil itulah yang Allah Ta'ala redha dengan kita. Kemudian Allah Ta'ala sembunyikan murkanya dalam dosa-dosa yang kita buat. Kita tak tahu dosa mana yang Allah Ta'ala datang menyebabkan kita murka, dia murka kepada kita. Kadang-kadang kita ringankan dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa kecil itu kalau dibiarkan, lama-lama dia menjadi bukit, dia akan menjadi besar. Maka jangan remehkan dosa. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala sembunyikan wali-walinya, kekasih-kekasihnya di antara sekalian manusia. Kita tak tahu di antara manusia yang ramai ini mana satu kekasih dia, kita tak tahu, Allah sembunyikan. Maka artinya apa? Buat baik dengan manusia. Itu antara dia. Kemudian yang keempat ialah musibah. Dan kita tahu bahawa dalam Quran, Imam Ghazali Muslim menyatakan bahawa kita bila berhadapan dengan musibah, maka tidak ada cara lain untuk menghadapinya melainkan dengan sabar. Dengan sabar. Kerana apabila kita bersabar, Allah Ta'ala dah sebut wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Sabar ni tuan-tuan, kita dapat musibah. Musibah tu sesuatu yang sangat pedih, sesuatu yang menyakitkan sebenarnya, sesuatu yang menyebabkan kita rasa tertekan. Tapi Allah Ta'ala kata berita gembira. Berita gembira itu bukan dalam nikmat, tapi dalam musibah. Bagaimana orang yang bersabar itu? Apabila dia ditimpa suatu musibah, maka dia segera mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu sebagian ulama kata maksudnya inda sadmatil ula. Saat pertama kali kena musibah tu dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masuklah dia dalam konteks ayat tersebut. Maka Allah Ta'ala beri kepada dia 3 kurnia. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala berselawat ke atas mereka. Maksudnya Allah Ta'ala berselawat ke mereka, Allah berikan banyak kebaikan ke atas dirinya. Begitu juga dilimpahkan dengan rahmat. Serta wa ulaika humul muhtadun, mereka dapat hidayat daripada Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Kesan daripada kita menghadapi musibah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita menyikapi dengan betul, maka semua perkara tadi, sama ada dia taat ataupun maksiat ataupun nikmat atau musibah, maka dia adalah kebaikan untuk kita. Tetapi kalau kita salah menyikapinya, maka dia boleh bertukar. Ketaatan yang kita kerjakan tanpa keikhlasan, dia jadi maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirnya taat, tapi kerana tidak ada keikhlasan, ada ujub, ada riya, ada takabur, maka dia tidak jadi ketaatan. Sebaliknya maksiat batin kita kepada Allah Ta'ala. Maksiat yang kemudian kita tidak segera bertaubat, dia akan menutup pintu hati kita daripada menerima hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang kita tidak syukuri, itu musibah ke atas diri kita. Maka apatah lagi kalau musibah yang kita tidak sabar dalam menghadapinya, kita hadapi dengan marah-marah, apatah lagi kalau menyalahkan takdir yang kita cakap tadi, maka dia adalah musibah berganda. Dia boleh bawa kepada kekufuran. Jadi dan azanah. Jadi saya nak tamatkan kuliah kita ni dengan satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Di mana hadisnya hadis yang sahih disebutkan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min.
Idza asabathu sarra in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Maksudnya, alangkah ajaibnya, alangkah menakjubkan urusan orang beriman. Dan yang demikian itu, dan sesungguhnya seluruh urusan orang mukmin itu adalah baik. Dan yang demikian itu tidak terjadi melainkan ke atas orang-orang mukmin. Apabila mereka mendapat sesuatu yang menyeronokkan, yang menggembirakan, maka mereka bersyukur. Maka yang demikian itu adalah baik bagi dirinya. Dan apabila dia mendapat sesuatu mudarat, ditimpa dengan sesuatu musibah mudarat, maka dia sabar, maka yang demikian itu adalah baik untuk dirinya. Yang itu hanya berlaku ke atas orang mukmin. Dan macam mana untuk kita boleh menyikapi hal-hal yang kita sebutkan tadi dengan betul, dengan positif, dengan optimis? Perlu kepada proses menguatkan iman. Dan nak menguatkan iman, kita kena rajin mengingati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iksiru min qawli la ilaha, jadidu imanakum." Perbaharuilah iman-iman kalian. Sahabat bertanya, "Fa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana dapat kami memperbaharui iman-iman kami wahai Rasulullah? Iksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah sehingga sampai kepada satu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan kehidupan orang beriman dengan al-qawlu thabit, kalimat yang tetap, iaitu la ilaha illallah, dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah SWT memberikan faedah dan manfaat kepada kita, kebaikan dan petunjuk, serta sentiasa meluruhkan kita kebaikan dan menghindarkan kita daripada kejahatan dan kemungkaran, insya-Allah. Terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk mendengar. Semoga Allah SWT memberkati dan membalas sebaik-baiknya. Kita tak ada soalan mungkin ya. InsyaAllah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.